Falsafah dan isu semasa USK 10102. Implikasi sosioekonomi terhadap rakyat akibat daripada penularan COVID-19 di Malaysia. Assalamualaikum, kami Abdul Razik Afiq, Batrisha Balkis, Afdalisa Liati, Farah Nurhana, Nadia Amira, Fauzia Nur Ayuni, Nurul Ain Natasha dan Nurul Hidayah. Berikut merupakan bukti kerja berkumpulan kami. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Meet dalam membuat perbincangan dalam topik ini. Seterusnya, Okey, samping itu, peralihan kuasa yang dilakukan telah menyebabkan sektor ekonomi di Malaysia semakin merosot. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan harus merancang semula strategi pembentukan negara. Sebagai contohnya, Malaysia terpaksa membuat sekatan kemasukan barangan daripada negara luar untuk mengurangkan penularan wabak tersebut. Pada masa yang sama, semua aktiviti ekonomi diberhentikan sementara termasuk aktiviti pelancongan, perkilangan dan sebagainya. Oleh itu, peralihan kuasa dapat memberi kesan kepada sektor ekonomi kerana pihak kerajaan harus menyelesaikan masalah virus COVID-19 yang semakin berluasa. Bagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, setelah kemelut politik reda, PKP telah dilaksanakan pada 16 Mac 2020 oleh Kerajaan Malaysia berikutan kes pandemik COVID-19. Walaupun matlamat PKP ini untuk mengekang wabak coronavirus, ia sedikit sebanyak telah memberi kesan terhadap rakyat Malaysia. Antara kesannya ialah pelajar IPT yang tinggal berjauhan tidak dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Malah mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan harian serta gangguan pelajaran. Semua hospital dan klinik juga menghadkan kemasukan pesakit dan ini akan menyebabkan peningkatan kes tekanan mental dan penyakit kronik. Segala aktiviti luar seperti perjumpaan keagamaan turut tidak dibenarkan. Terdapat juga rakyat yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Seterusnya, kemasukan warga asing ke Malaysia. Keberadaan kluster-kluster ini menggambarkan bahawa konsep sejahtera tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana kluster ini tidak sejahtera dari aspek kesihatan. Keadaan negara Malaysia juga tidak menunjukkan kedamaian apabila segala aktiviti harian akan terhenti atau dihadkan terus menunjukkan seseorang individu tidak mampu memberi sumbangan kepada keluarga, rakyat dan negara. Penambahan kluster di Malaysia menunjukkan bahawa penyakit COVID ini telah merebak di kalangan rakyat. COVID-19 juga melanda di negara kita menyebabkan berjangkit ke seluruh Sabah, Selangor dan wilayah persekutuan kesan terhadap warga Malaysia. Dengan itu juga kerajaan menahan parti dengan adanya anggota polis dan tentera bagi mengawal keselamatan negara dan juga menjaga keharmonian negara kita. Dan kerajaan terpaksa kononnya meneruskan pilihan raya negeri di negeri Sabah demi menjaga kestabilan politik dan menepati kepentingan rukun negara supaya rakyat tidak kacau bilau dan tidak berlakunya darurat di negara tersebut. Akibat hal ini juga membuatkan rakyat tidak rasa senang kerana berlakunya politik di ketika COVID berlaku. Seterusnya ialah sikap masyarakat yang tidak mengambil berat.
Sikap masyarakat ini memberi kesan kepada salah satu rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang. Kedegilan masyarakat itu terlihat apabila mereka tidak mengikut peraturan seperti memakai pelitup muka dan mematuhi penjarakan fizikal di kawasan awam, seperti yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sikap dan pemikiran sebegini menyebabkan pertambahan bilangan kes positif COVID-19, termasuklah sikap masyarakat yang tidak menjaga kebersihan dan tidak mementingkan keselamatan diri dan orang lain. Hal ini mendesak pihak berkuasa melaksanakan undang-undang yang lebih ketat, justru memberi impak terhadap gaya hidup masyarakat, menjejaskan banyak sektor ekonomi dan banyak kawasan awam ditutup atau diperketatkan aksesnya. Terdapat juga penyebaran berita palsu seperti penyebaran gambar kereta kembal di atas jalan raya. Pihak berkuasa telah memberi amaran dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak sebegini kerana ia boleh menimbulkan keresahan orang awam. Oleh yang demikian, setiap anggota masyarakat harus bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap isu ini. Rukun negara yang keempat ini juga tidak sepatutnya dipandang ringan demi mencapai objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Seterusnya ialah langkah penyelesaian. Okey, terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peralihan kuasa yang boleh ditangani agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik. Baginda bertitah akan melaksanakan tanggungjawab baginda bagi mencari penyelesaian terbaik dalam menangani pergolakan politik semasa di dalam negara. Oleh itu, salah satu tindakan baginda menemu buah sendiri dengan 221 ahli Parlimen untuk mendapatkan maklum balas daripada semua ahli serta mendapatkan pendapat daripada Dewan Rakyat. Tindakan ini dapat membuktikan kuasa agung adalah mutlak. Hal ini dikatakan demikian kerana agung mempunyai kuasa yang tinggi iaitu dapat membentukkan negara sejahtera. Oleh itu, hal ini dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kedua iaitu kepercayaan raja dan negara, di mana raja mempunyai kuasa yang mutlak dalam pemerintahan sesebuah negara. Langkah penyelesaian yang seterusnya ialah haruslah mempunyai sifat empati daripada majikan terhadap pekerjanya. Sikap ini perlu diterapkan di mana-mana organisasi yang ada. Bahkan sifat empati yang ada dalam diri majikan akan membantu pekerja mempunyai rasa hormat dan amanah terhadap diri mereka. Sifat ini juga mampu memelihara hubungan baik antara pekerja dan majikannya. Oleh itu, majikan perlu memahami situasi dan mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh para pekerjanya. Seterusnya, Langkah penyelesaian yang terakhir adalah penggunaan teknologi DIPT. Penggunaan teknologi DIPT semakin meluas semasa musim PKPP akibat daripada penularan wabak COVID-19 ini. Seteru itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pelbagai syarikat telekomunikasi untuk membantu pelajar yang terjejas di universiti semasa PKPP. Syarikat telekomunikasi telah melancarkan pelbagai pelan internet unlimited dengan harga yang rendah. Hal ini bertujuan untuk membantu pelajar supaya terus dapat menjalani kelas online tanpa gangguan selari dengan matlamat kerajaan bagi meningkatkan mutu pembelajaran di Malaysia. Semua guru dan pelajar telah didedahkan kepada pembelajaran atas talian ini bagi menjamin pembelajaran dapat dilakukan. Rumusan yang kami telah rumuskan daripada topik ini ialah melalui sekatan pergerakan yang dilakukan, banyak masalah yang muncul, terutama terhadap pendekatan dan pelaksanaan konsep sejahtera dari pelbagai aspek dan kepatuhan terhadap rukun negara. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing dalam memperkasakan rukun negara dan penerapan konsep sejahtera di samping menangani isu penularan COVID-19. Sekian daripada kami. Terima kasih.